Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 18 September 2020 bersama saya Syazwana Amir. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berkata sekiranya gabungan PN, BN, PBS menang dalam pilihan raya Sabah kali ini, pilihan raya umum akan diadakan dalam masa terdekat. Di peringkat nasional kita belum putus bila nak ada pilihan raya. Tapi kalau di Sabah kita sudah menang, kita cepat-cepat ada pilihan raya di peringkat pusat. Tak tepuk tangan, tak apa. Saya harap media tak ambil yang tu. The Prime Minister said election is going to be very soon. Well, whatever thing you can speculate. What is important is this state election. The Sabah state election is first and most important. The signal must be given by Sabahan to say, we support Perikatan Nasional, we want Tan Sri Muhyiddin continue to be the Prime Minister because we want Malaysia to move forward. We want Malaysia to be successful. And the only way to be successful is to be with me. Come. Mari. Ini adalah pertama kali Muhyiddin menunjukkan kecenderungan untuk segera melaksanakan PRU kerana sebelum ini beliau sekadar mengisyaratkan bahawa Perikatan Nasional dan sekutunya harus bekerja keras bagi menghadapi PRU akan datang. Sementara itu, Badan Pemantau Pilihan Raya Bersih mahu SPRM menyiasat Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berhubung dakwaan menggunakan amalan rasuah semasa berkempen di Sabah. Ini susulan penyampaian sebuah cek replika untuk bantuan lebih 60 juta ringgit dalam Majlis Kerajaan Persekutuan di Beaufort yang menampilkan Muhyiddin semalam. Bersih dalam satu kenyataannya berkata, Muhyiddin dengan jelas menggunakan kedudukannya dan sumber kerajaan untuk mempengaruhi pengundi di Sabah bagi mengundi calon yang selari dengan Perikatan Nasional. Badan Pemantau Pilihan Raya itu menggesa SPRM menyiasat Muhyiddin dan semua pemimpin yang menggunakan kedudukan mereka serta sumber kerajaan bagi memancing undi. Bersih juga menggesa orang ramai yang menghadiri ceramah di Beaufort semalam untuk membuat laporan polis dan menjadi saksi dalam sebarang siasatan. Semalam Muhyiddin menghadiri acara pelancaran skim subsidi baja dan racun padi Bukit Huma di dataran Bagandang Beaufort yang juga dihadiri oleh calon PN bagi Dun Klias, Isnin alias Nih. Pada majlis itu, cek replika untuk bantuan lebih 60 juta disampaikan. Muhyiddin turut mengumumkan bantuan 20 juta ringgit untuk petani dan nelayan. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Muhammad Khairuddin Aman Razali menuntut ganti rugi sebanyak 1 juta ringgit daripada akhbar Sinchiu Daily dan Sinchiu Media Corporation. Tuntutan berkenaan dibuat bagi mendapat pampasan berhubung artikel fitnah dan penyiaran gambar peribadinya bersama isteri ketika bercuti di Belanda pada 2016. Merujuk kepada notis tuntutan berkenaan, Sinchiu Daily telah menyiarkan gambar terbabit beserta laporan berita yang diterbitkan pada 1 September lalu. Bagaimanapun, laporan di laman web Sinchiu itu tidak lagi dapat diakses. Agensi media terbabit juga diminta membuat permohonan maaf kepada Khairuddin tanpa syarat mengikut cara yang dipersetujui olehnya dalam tempoh 7 hari daripada notis tersebut. Tuntutan itu dikemukakan oleh firma guaman Zul Padli dan Idham dalam notis bertarikh 14 September. Firma guaman tersebut turut berkata bahawa prosiding undang-undang akan dimulakan terhadap Sinchiu Daily dan Sinchiu Media Corporation jika kedua-duanya gagal melaksanakan semua tuntutan tersebut. Khairuddin sebelum ini terpalit kontroversi apabila gagal melakukan kuarantin Kediri selama 14 hari selepas pulang dari Turki pada 7 Julai dan hadir di Dewan Rakyat kurang dari 7 hari kemudian. Bagaimanapun, Kementerian Kesihatan kemudian memaklumkan bahawa Khairuddin telah dikompaun maksimum RM1,000. Dua pejabat bekas Wakil Rakyat PKR Muhammad Azmin Ali dan Hilman Idham di Selayang telah disita pihak berkuasa tempatan hari ini. Menurut laporan Sinar Online, penyitaan pejabat di Taman Berjaya Selayang itu dilakukan oleh Majlis Perbandaran Selayang. Pejabat terbabit sebelum ini menjadi pusat khidmat Azmin dan Hilman.
Untuk rekod, Azmin merupakan anggota Parlimen Gombak dan Adun Bukit Antarabangsa, manakala Hilman yang juga setiausaha politik Azmin adalah Adun Gombak Setia. Langkah itu dipercayai ada kaitan dengan status kedua-dua wakil rakyat itu yang berpaling tadah daripada PKR dan kini menyertai Perikatan Nasional. Hilman mendakwa langkah MPS itu merupakan tindak balas kerajaan negeri kerana mereka tidak lagi bersama PH. Dalam satu ciapannya di Twitter, Hilman meminta penjawat awam di Selangor terus mempertahankan piagam perkhidmatan serta tidak tunduk kepada tekanan politik kerajaan negeri. Malaysia kini sedang cuba mendapatkan kenyataan daripada MPS mengenai tindakan tersebut. Malaysia melaporkan 95 kes baru COVID-19 hari ini di mana 91 kes merupakan penularan tempatan sementara 4 yang lain kes import. Sabah menyumbang 90 kes penularan tempatan hari ini dengan 1 kematian dilaporkan di negeri itu. 76 kes telah dikesan di kluster Benteng Lahad Datu, 4 kes di kluster Pulau dan 3 kes dikesan di kluster Selamat, kesemuanya di Sabah. 1 lagi kes penularan tempatan dilaporkan di Negeri Sembilan. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, peningkatan itu menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di negara ini sebanyak 10,147 kes dengan jumlah aktif 754 kes. Sementara itu, kes kematian yang ke-129 merupakan wanita warga Filipina berumur 50 tahun yang mengalami gejala batuk dan sesak nafas pada 14 September dan telah mendapatkan rawatan di sebuah pusat perubatan. Beliau kemudiannya telah dirujuk ke Hospital Sempurna. Selain itu, terdapat 14 kes sembuh dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh di negara ini sebanyak 9,264 kes bersamaan 91.3%. NGO yang berpusat di Johor yang dikenali sebagai MUDA mendakwa ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman meniru identitinya dalam pembentukan parti politik baru yang menggunakan singkatan sama. Pengasas MUDA, On Mahathir, memberitahu Malaysia kini bahawa mereka sudah didaftarkan dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan pada 2018. Syed Saddiq mendaftarkan Ikatan Demokratik Malaysia atau MUDA semalam yang menghimpunkan pemimpin penaja pelbagai latar termasuk golongan profesional, usahawan, aktivis dan ahli akademik. Walaupun menggunakan singkatan sama, NGO itu menambah tanda seru pada singkatan nama mereka. Kata On, dia tidak membantah Syed Saddiq membentuk parti anak muda yang baru tetapi mahu parti itu mengubah identitinya agar tidak mengelirukan orang ramai. On menjelaskan bahawa dia pertama kali melihat persamaan itu ketika melihat gambar Syed Saddiq di Sabah yang mengenakan kemeja T dengan perkataan muda. Katanya lagi, NGO itu telah cuba menarik perhatian Syed Saddiq di seluruh platform media sosial untuk mendapat maklum balas tetapi tidak berhasil. Malaysia kini sudah menghubungi Syed Saddiq dan sedang menunggu maklum balasnya. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.